Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang berhormat, Pimpinan Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Madaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Yang Mulia Timbalan Menteri, Yang Mulia Setiausaha Tetap, Yang Mulia Timbalan Setiausaha Tetap, Timbalan Setiausaha Tetap, Ketua-Ketua Jabatan, Pegawai-pegawai dan kaki tangan kerajaan, para jemaah, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita ni kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah rahmat dan petunjuk hidayah daripadanya juga telah menggerakkan hati kita ni untuk sama-sama memeriahkan lagi malam munajat anjuran Kementerian Al-Ehwal Ugama pada malam ini. Mudah-mudahan apa jua amalan yang dilakukan pada malam ini sebelum dan selepasnya akan mendapat kerahmatan, keberkatan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para jemaah, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sebagai umat Islam, khususnya umat Islam di negara kita ni, tidak dapat kita nafikan, amalan berdoa ni memang sudah menjadi kebiasaan kita ni. Perkara ni jelas dapat kita diperhatikan apabila negara kita ni menyambut apa-apa jua majlis, mesti ada doa. Tidak ada boleh tinggal, ni kata tidak boleh tinggalnya kita ni doa tu. Dan apatah lagi semasa kita ni berhadapan dengan musibah COVID-19. Doa ini putus-putusnya kita ni. Sampailah sekarang, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita panjatkan itu akan dikabulkan ataupun diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Amin ya rabbal alamin. Namun persoalan sekarang ini ialah, adakah kita ni sudah benar-benar mengaktifkan doa kita ni semasa berdoa? Wallahu alam. Tepuk dada, tanya iman kita masing-masing. Sebab apa? Sebab apa yang dapat diperhatikan, masih ada di kalangan kita ni yang masih belum benar-benar mengaktifkan doanya semasa berdoa. Perkara ini jelas dapat kita perhatikan semasa berdoa, contohnya sama ada secara persendirian ataupun bersama-sama imam ataupun pembaca doa. Kadang-kadang hilang tumpuan semasa membaca doa. Kadang-kadang masih lagi sanggup bercerita, sanggup lagi masa berdoa tu sambil tu melihat WhatsApp lagi . Dan kadang-kadang masa berdoa tu sanggup lagi sampai sambil mengarah-ngarah orang, sekejap ambilkan barang tu sambung lagi doa dan sebagainya. Ini sering berlaku dalam kehidupan kita ni, dan kalau kita perhatikan sering berlaku dalam masyarakat kita ni. Dan lebih-lebih lagi yang paling jelas apabila imam ataupun pembaca doa membaca doa, ramai di kalangan kita ni indah mengaminkan doa tu. Berbeza kalau kita ni lihat di Mekah, di Madinah, apabila imamnya membaca doa, gemuruh perkataan amin itu. Kalau ini dapat kita laksanakan di negara kita ni khususnya, Masya Allah, saya yakin doa kita ni akan lebih aktif lagi dan berkesan. Dan kalau kita ni biasakan dalam masyarakat kita ni. Jadi sebab itulah dalam perkara ni dapat kita diperhatikan. Nampak kadang-kadang kita ni ini bersungguh-sungguhnya kita ni. Kalau macam manilah cara kita ni berdoa, macam mana rasa itu? Adakah doa kita ni itu dikabulkan ataupun diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wallahu alam. Balik semula pada tadi, tepuk dada tanya iman kita masing-masing. Ingat sebenarnya berdoa ni merupakan tanda pengabdian kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dengan berdoa tu kita ni membuktikan sifat kehambaan kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni merasakan diri kita ni lemah, kita ni merasakan diri kita ni miskin, hina, jahil dan sebagainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan bukannya menyombongkan diri ataupun menunjukkan sikap indah hormat kita ni di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi indah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita lihat kalau kita ni berhadapan dengan seseorang yang kita ni berhajat ni kita ni sangat sopan, rasa-rasa kita ni apabila kan berjumpa tu sopan rasanya. Dan sepatutnya kita ni apabila kita ni meminta kepada Allah, kita ni pun sepatutnya merasakan kemuliaan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita buat macam itu, insya-Allah saya yakin doa kita ni akan lebih aktif lagi. Maksudnya akan lebih berkesan lagi kalau kita ni memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah Subhanahu wa taala ada berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong takabur daripada beribadah dan berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Surah Ghafir ayat 60. Jadi jelas, sebab itulah penting untuk kita mengaktifkan doa kita ni dengan bersungguh-sungguh, iaitu dengan memahami, menghayati dan memanjatkan ataupun menghadapkan doa kita itu dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan doa-doa kita ini. Baiklah para jemaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Doa ini sebenarnya adalah merupakan tradisi orang-orang beriman, dan ia juga merupakan prinsip yang selalu diamalkan ataupun dipegang oleh orang-orang yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti para rasul, para nabi dan secara umumnya para salafus soleh. Sebab apa? Sebab bisdorang menyedari bahawa diri bisdorang itu adalah hamba Allah. Dan sebab itulah bisdorang ingin selalu berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala setiap masa dengan mengaktifkan doa. Sebab itulah dapat kita dilihat, bisdorang memulakan setiap urusan bisdorang dengan doa dan disudahkan dengan doa. Contohnya, masuk tandas dengan doa, keluar tandas pun dengan doa. Makan, sebelum makan baca doa, dan selepas makan pun baca doa. Maksudnya setiap urusan kehidupan bisdorang dimulakan dengan doa dan disudahi dengan doa. Persoalannya macam mana dengan kita ni? Wallahu alam. Berbalik semula dengan kita ni. Dan macam mana juga keadaannya apabila berhadapan dengan berbagai-bagai ujian? Doalah yang menjadi senjata utamanya. Doa menjadi senjata utamanya. Masya Allah. Sebab itulah dapat kita diperhatikan bagaimana Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrud dengan doa. Macam itu juga dengan Nabi Musa AS apabila berhadapan dengan Fir'aun dan ahli sihir dengan doa. Para nabi-nabi mengatasi segala ujian-ujian ataupun berhadapan dengan musuh-musuh Allah. Dan kita ni boleh banyak lagi belajar daripada Al-Quran di mana para nabi dan para rasul mengaktifkan doa bisdorang untuk mendapatkan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalannya kita ni manusia biasa ni, macam mana dengan kita ni? Adakah kita ni pernah mengaktifkan doa kita di setiap masa untuk mendapatkan bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jawapannya balik semula dalam diri kita ni, iaitu tepuk dada tanya iman kita ni masing-masing. Ingat, Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku wahai Rasulullah, beritahu para hambaku sesungguhnya aku, yakni Allah, sentiasa hampir. Maksudnya Allah sentiasa hampir dengan kita ni. Kenapa kita ni dapat merasakan adanya Allah? Sebab kita ni sendiri yang menjauhkan diri kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, aku memperkenankan doa orang yang berdoa kepadaku, dan ini janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ni. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Iaitu pertama, ikut perintah Allah. Ikut perintah Allah. Maksudnya kalau sudah Allah kabulkan doa kita ni, ikut perintah Allah. Jangan tani abaikan perintah Allah. Dan yang kedua ialah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa? Supaya kita ni menjadi baik dan betul. Surah Al-Baqarah ayat 186. Jadi marilah kita ni sama-sama memuhasabah diri kita ni dan merenung balik. Adakah kita ni selama ni sudah benar-benar mengaktifkan doa kita ni, ataupun kita ni cuma menjadikan doa kita ni sebagai adat kebiasaan. Jadi kita ni muhasabah diri kita ni, mudah-mudahan dengan sedikit peringatan, membuka minda, mengetuk pintu hati kita pada hari ini, mudah-mudahan kita akan menjadikan doa itu sebagai senjata utama kita ni dalam menangani apa jua ujian dan musibah dalam kehidupan kita ni. Jadi saya rasa cukup setakat sana saya dulu yang dapat saya sampaikan dan kongsikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya akhiri dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.